Salam sejahtera Malaysia. Satu fenomena yang menarik, satu situasi yang bagi saya sangat mengejutkan. Akhirnya, setelah beberapa ketika, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menjalankan rawatan di Institut Jantung Negara, IJN, akhirnya hari ini yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemunculan kembali Anwar di Menara, Dato' On menjadi tumpuan. Kenapa menjadi tumpuan? Sebab disinilah bermulanya karier politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hampir 25 tahun, beliau tidak menjejakkan kaki ke ibu pejabat UMNO di Menara, Dato' On, yang menjadi mercu tanda Parti Melayu terbesar itu. Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijangka kembali ke tempat di mana bermulanya karier politik beliau sebelum ini. Berdasarkan jemputan yang diedarkan kepada pihak media, Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR dijadwal menghadiri mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Menara berkenaan pada jam 8.30 malam hari ini. Tumpuan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya pihak media, pastinya tertumpu kepada lokasi berkenaan apabila satu lagi sejarah dalam politik negara akan dilakar. Beliau tidak lagi mengunjungi bangunan itu sejak dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO pada 3 September 1998. Dan akhirnya beliau menjejakkan kaki semula ke Menara Dato' On, bukan lagi sebagai ahli politik biasa, namun sebagai Perdana Menteri. Anwar kemudian telah menubuhkan PKR dan berjuang dalam pentas politik negara atas kapasitinya sebagai ketua pembangkang. Bagaimanapun, politik negara telah mencipta sejarah apabila PHBN mencapai kata sepakat bagi membentuk sebuah kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Perpaduan Negara untuk mengembalikan kestabilan dalam negara. Kerajaan perpaduan yang dibuat atas titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri bagi menerajui kerajaan itu. Sementara itu, umum mengetahui bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, memiliki aura dan pengikutnya yang tersendiri. Selepas dipecat daripada parti penghujung Januari lepas, masih ramai yang ternanti-nanti akan kemunculan ke arena politik. Semalam, KJ atau lebih mesra, KJ telah dilapor menyatakan minat untuk bertanding dalam PRN Selangor dan beberapa tawaran telah dibuat kepadanya, termasuklah jawatan Menteri Besar sekiranya menang. Perkembangan terbaru itu bagaikan memberi jawaban kepada penyokong dan pengikutnya yang mengharapkan KJ kembali aktif dalam politik. KJ turut mengakui beberapa tawaran telah dibuat kepadanya, termasuklah jawatan Menteri Besar sekiranya menang. Namun begitu, bekas Menteri Kesehatan itu tidak mendedahkan parti politik mana yang menawarkan jawatan berkenaan. Jadi saudara-saudara semua, akhirnya satu sejarah lagi akan terlakar di mana kemunculan kembali Datuk Seri Anwar Ibrahim di Menara Dato' On menjadi tumpuan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu pendedahan besar lagi. Ini satu kejutan besar kepada SPRM, kepada Perdana Menteri, dan saya rasa kepada seluruh Malaysia juga. Akhirnya, setelah akaun Bersatu yang telah dibekukan, akhirnya pengakuan daripada Timbalan Presiden Bersatu, di mana Peja telah membuat pengakuan yang sangat besar. Mengaku bahwa dari mana duit, dari mana sumbangan yang besar mereka pernah terima di dalam akaun. Akhirnya Peja mengakui Parti Bersatu memang ada dapat sumbangan besar entiti korporat perniagaan. Menurut
Timbalan Presiden Bersatu Peja, duit parti kami simpan dalam account. Ada keluar masuk, kami tulis elok-elok. Tak simpan beratus-ratus juta uang tunai, jam mewah dalam rumah, kata Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Jadi melalui kenyataan Timbalan Presiden Bersatu bahwa mereka tak simpan beratus-ratus juta uang tunai, jam mewah dalam rumah. Ini bermakna dakwaan-dakwaan bahwa ada duit ratusan juta di rumah pemimpin Bersatu lah, ada barang-barang mewah disimpan lah, disembunyikan. Adakah ini semua tak benar setelah pendedahan daripada Peja bahwa mereka tidak simpan beratus-ratus juta uang tunai di bilik ataupun di kediaman mereka? Membalas kenyataan Perdana Menteri yang meminta pimpinan tertinggi Bersatu menjelaskan kepada SPRM bagaimana mampu mengumpul uang yang banyak dalam masa yang singkat. Akhirnya Peja berkata, tiada keperluan untuk menjelaskan secara terperinci kepada umum. Namun hari ini kenyataan ini sudah tentu mengejutkan. Tentunya pihak berwajib yaitu SPRM akan siasat. Kalau kita ingat dulu bila diselongkar, ambil barangan antaranya berkotak-kotak jam dan beratus juta uang tunai dalam rumah di pavilion, kemudian mengaku kata itu duit parti. Itu baru seorang pemimpin parti politik, belum lagi timbalannya juga yang menyimpan duit entah di mana. Duit parti kami simpan dalam account, ada rekod keluar masuk katanya ketika ditemui pada kenduri kesyukuran PN di Tambun. Ahmad Faizal yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional sebelum ini mengakui parti memang ada mendapat sumbangan besar. Ini yang ramai rakyat nantikan. Dari mana duit yang begitu banyak di dalam account Bersatu yang sudah pun viral di media sosial? Saya rasa sudah hampir seluruh, mungkin beberapa rakyat Malaysia yang sudah melihat penyata keuangan account Bersatu ini. Dan akhirnya Peja membuat kenyataan bahwa beliau mengakui parti memang ada mendapat sumbangan besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua itu direkodkan apabila melalui account bank. Sebelumnya juga saudara-saudara semua, Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN ada membuat kenyataan bahwa mereka mendapat sumbangan daripada pihak yang menyokong perjuangan parti itu. Adakah pihak yang menyokong perjuangan parti itu sama dengan yang telah didedahkan oleh Faizal Azumu bahwa mereka memang ada mendapat sumbangan yang besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua telah pun direkodkan dalam account bank. Jadi saudara-saudara semua, ini satu lagi pendedahan mengejutkan daripada Bersatu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.